Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita sambung lagi belajar hari ini Pendidikan Islam tingkatan 3. Kita akan lihat iaitu tajuk bahagian hadis. Hijau tu ya, daun tu. Sedap memandang. Okey, tengok muka surat 69 rujuk buku teks. Okey, apa tu dosa ni? Kakak ni cakap ni. Okey, iaitu hindari sifat negatif. Hadis kedua, kita ada 2 je hadis. Okey, hadis kedua adalah hindari sifat negatif. Apa tu sifat negatif yang disebut? Okey, objektif pembelajaran kita akan lihat 4 sifat yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian menyenaraikan 2 kesan melakukan sifat yang tidak disukai Allah. Kemudian menyatakan 3 pengajaran hadis dan menyatakan terjemahan hadis. Okey. Apa hadis tu? Mari kita lihat. Ustazah minta sama-sama kita baca. Ustazah bacakan dan yang lain kena sebut. Okey. Anak-anak murid kena sebut. Kena baca hadis. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min adzabil qabr. Okey, kita lihat apa maksud hadis tu. Okey, tengok kat situ. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu daripada sifat lemah. 1. Dan malas. 2. Dan sifat pengecut. 3. Dan nyanyuk. Dan aku memohon perlindunganmu daripada fitnah kehidupan dan kematian. Dan aku memohon perlindunganmu daripada azab kubur. Ini maksud terjemahan hadis itulah. Kemudian, okey, kita tengok ni. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ni mesti ada benda tak elok yang kita tengok ni. Apa tu? Sifat yang tak disukai oleh Allah dalam hadis tu. Yang pertama apa? Lemah. Kedua, malas. Panjang sikit bunyinya. Yang ketiga, nyanyuk. Yang keempat, pengecut. Ni sifat-sifat yang Allah tak suka. Kena jauhilah. Okey, kita lihat. Macam kita kena faham dulu apa itu sifat-sifat yang tak disukai itu. Huraiannya, lemah lawannya kuat. Okey, lemah bermaksud meninggalkan sesuatu yang tak mampu dilakukan. Contohnya murid tak mampu membantu guru mengangkat barang kerana sakit. Maksudnya lemah lah, dia tak kuat, tak sihat, kan? Okey, ini Allah tak suka orang yang lemah. Dia kena bertenaga, kan? Macam kita sekarang. Okey. Seterusnya, malas. Ni sifat malas. Malas satu penyakit juga ni. Malas bermaksud meninggalkan sesuatu yang mampu dilakukan, tapi dia tak nak buat. Contohnya, Ali jom solat. Malaslah. Malas, kan? Dia ikut nak tidur je. Tu contoh malas. Malas puasa. Contoh lain apa? Malas belajar. Contoh tu lah. Okay, banyak lagi lah kita. Ni ramai yang macam ni, kan? Kita kena lawan lah. Okay. Seterusnya, pengecut. Lawannya berani. Pengecut bermaksud orang yang tidak berani melakukan sesuatu atau takutlah untuk menghalang sesuatu situasi. Contohnya, tidak menolong orang yang dizalimi ataupun tidak mencegah kemungkaran. Melihat benda yang maksiat, dia tengok, dia takut. Okey, kena jadi orang yang berani. Kemudian nyanyuk. Okey, yang di bawah ni, macam terlindung sikit, nyanyuk. Iaitu penyakit yang mengganggu kewarasan fikiran seseorang, menyebabkan berkelakuan seperti kanak-kanak. Dia lupa, kan? Dia macam dalam otak tu macam zero, macam tak ingat apa-apa, kan? Okey, jadi bila disebut semua benda ni, kita kena jauhi. Bermaksud ini benda yang kita kena boleh dielakkan. Bukan kita kata dah ditentukan Allah. Bukan. Ini benda yang kita kena usahakan, antaranya dengan menjadikan hadis tadi sebagai doa. Contoh itu
antara cara lah untuk kita mengatasi. Tapi yang paling penting adanya usaha. Kita lihat pengajaran hadis. Apa yang kita boleh belajar pada hadis ni? Okey, ingat pengajarannya ada hendaklah, mestilah. Kita hendaklah berusaha menjadi orang yang kuat. Kerana seorang mukmin yang kuat Allah cinta. Ingat itu yang pertama. Yang kedua, kita hendaklah berani dalam segala perkara kebaikan. Kerana sifat ini adalah sifat para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita hendaklah rajin. Ni kita kena lawan malas tadi. Berusaha meningkatkan kebaikan untuk berubah daripada mundur kepada kemajuan. Jadi, apa akibat orang yang malas? Dia akan mundur. Dia akan ketinggalan. Ni orang yang malas. Malas berfikir, malas bekerja, kan? Malas berusaha, kena lawan. Kita hendaklah sentiasa berdoa pada Allah agar dijauhkan daripada sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah. Ni sifat yang Allah tak suka, maksudnya Allah bencilah. Kita kena berusaha untuk jauhkan. Kita nak Allah sayang kan? Jadi kena jauhkan empat-empat perkara tadi. Okey. Latihan pengukuhan. Okey, pada kalimah ni cuba nanti tentukan. Okey, kat sini bagi contoh kehidupan dan kematian, mahya wal mamat. Malas maksudnya kasal, azab kubur, lemah maksudnya ajzi, pengecut, azab kubur kat situ azab kubur. Kemudian pengecut wal jubni. Okey. Itu setakat tu kita berhenti dulu di sini. Okey, ada sebarang persoalan boleh rujuk nanti pada Ustazah lah, boleh rujuk. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.